Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya ucapkan selamat datang ataupun selamat menyertai ke Karnival Pendidikan Institut Musik Malaysia tahun 2021 ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah UTSM EduFair tahun 2021. Jadi elok kalau kita mulakan majlis ataupun program kita dengan surah Al-Fatihah. Saya bagi pihak kita kuasa Pelanjor mengalu-alukan pernyataan para hadirin semua. Kalau ini bukan kalau biasa selamat datang, nanti ini pernyataan lah sebab ini secara online kan. Jadi terima kasihlah kerana sampai kali ini kerana menyempatilah program juga ni. Dan ini sebenarnya belum kali kita buat sini pun. Jadi untuk pengetahuan hadirin semua, Karnival Pendidikan Institut Musik Malaysia ini adalah merupakan satu platform bagi menyebar informasi terkini dan juga perkongsian ilmu berkaitan program pendidikan di UTSM, merangkumi pelbagai program-program akademik, pendidikan berterusan serta kursus-kursus pendek yang dijangka ataupun yang akan kita maklumkan sebentar nantilah. Jadi untuk mulakan program kita pada pagi ini, kita sama-sama saksikanlah video, tayangan video khas untuk anda semua sebagai refreshment lah program kita pada pagi ini. Okey, video, kita persilakan video, tayangan video. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan tak ada cara yang paling best nak beri manfaat kepada orang lain adalah dengan mulakan bisnes. Sebab bisnes adalah cara kita bantu selesaikan masalah orang. Hai, Assalamualaikum. Saya dikenali sebagai Das Abdul, graduasi UTHM 2008, Fakulti Fakas. Alhamdulillah hari ini saya sebagai founder dan juga CEO kepada Das Abdul Global Sdn Bhd, dan kepakaran kami adalah bantu semua di luar sana kan tidur yang lena, mimpi yang indah setiap malam seperti berada di hotel 7 bintang dengan produk kami iaitu Bantah Hotel berjenama DAG. Selepas graduasi 2008, Alhamdulillah saya dapat bekerja dalam beberapa company daripada kontraktor. Alhamdulillah saya pernah bekerja di PJ, di Rawang, dan betul-betul pekerjaan yang membina saya sampai hari ini adalah di Kelantan, iaitu saya bekerja di satu company kontraktor yang membina resort dan training center. Dan situ banyak pengalaman saya dapat dan banyak sangat ilmu yang saya belajar daripada UTHM yang membantu saya membina projek tersebut. Selepas tu saya juga pernah menjadi pengurus kepada resort dan training center tersebut selama 4 tahun. Dan kemudian Alhamdulillah ada berlaku sesuatu pada 2016 menyebabkan saya ni daripada engineer, kontraktor, pengurus resort bertukar menjadi usahawan menjual bantal. Macam mana tercetusnya idea jual bantal? Sebenarnya jual bantal ni bukan terancang, tetapi awal tahun 2016 ada sesuatu berlaku dalam hidup saya dalam company menyebabkan dah 8 tahun punya bisnes loss begitu saja, menyebabkan saya ambil keputusan saya, isteri dan anak-anak berpindah daripada Kelantan, kita orang berpindah ke Parit Raja Johor. Jadi pada masa tu sebulan saya dengan isteri memang tak ada income, dan anak saya yang paling sulung pada masa tu umur 4 tahun dan paling bongsu saya tu baru dalam 41 hari. Lepas jabatan terus kita orang berpindah. Dan kenapa kita orang pindah ke Parit Raja pada masa tu? Sebab pengalaman saya dekat UTHM dekat-dekat 5 tahun menyebabkan saya rasa familiar dengan Parit Raja. Jadi kita orang faham, dan saya mengenali isteri saya pun dekat UTHM ketika belajar. Dan idea jual bantal ni tercetus bila sebulan kita duduk kat Parit Raja tu, tak ada sebarang improvement pun daripada segi nak buat income. Kita tengok orang jual bakso, kita nak jual bakso. Kita tengok orang jual sate, kita nak jual sate. Kita tengok orang jual tudung, kita nak jual tudung. Tapi Alhamdulillah pada satu malam tu dapat idea. Masa tu saya tengah tengok scroll dekat Facebook, Dr. Aziz Osman dia posting nak gunakan bisnes guna apa yang ada kat tangan. Dan Alhamdulillah malam tu pukul 2 pagi, 3 pagi yang kat tangan saya tu ada bantal. Jadi terus dapat idea, okey apa kata kita jual bantal. Dan pada masa tu saya duduk dekat Taman Universiti.
Dan kebetulan selang 2 minggu pada tu UTHM ada buat ni kabut sale dekat parking lot Pelapis. Parking lot tu. Dan UTHM juga dia pernah pecah rekod sebagai kabut sale terbesar Malaysia, buku rekod saya rasa. Jadi kita orang daftar RM25. Jadi dapatlah beritahu isteri apa kata dekat kabut sale tu kita jual bantal, sebab memang semua orang jual bantal. Semua orang perlukan bantal. Semua orang perlukan towel, semua orang perlukan set comforter, cadar untuk belajar, pensyarah, cikgu. Jadi pasal tu pukul 3 pagi tau, saya kejut wife pun cakap, okey lah kita cuba. Dah sebulan tak ada income. Esokkan pagi terus pukul 8 pagi terus kita drive ke Kuala Lumpur untuk jumpa supplier. Dengan pengalaman saya 4 tahun jaga resort tu, kita kenal supplier, mana bantal bagus, mana yang murah, mana yang best, mana yang memang guna untuk hotel. Dan kita start business empire di AG ni dengan modal pada masa tu RM2,600 lebih sikit. Dan rezeki pertama saya jual bantal adalah di tapak kabut sale UTHM Johor. Saya tak sangka tahu, walaupun kita start bisnes ni pada 2016 di kabut sale Parit Raja Johor UTHM, tak sangka walaupun sekarang ni 2020, dalam 4 tahun yang singkat ini UAG telah menjual lebih daripada 1 juta biji bantal. Kita juga telah dianugerahkan sebagai pemenang Award Super Brand 2019 dan juga Best Brand Award 2019 daripada brand L'Oreal. Dan Alhamdulillah DAG juga telah menjual bantal di Malaysia, Singapura, Brunei. Dan insyaAllah kita akan cuba pasarkan bantal-bantal kita ni di juga Indonesia, insyaAllah. Dan Alhamdulillah sepanjang bisnes kita telah bantu lebih daripada 5,000 usahawan seluruh Malaysia. Bukan sekadar untuk tidur yang lebih lena, tetapi menjana income. Disebabkan oleh saya pun rasa susah sangat pada 2016 ketika kabut sale, ketika struggle tak ada income. Dan Alhamdulillah saya faham perkataan tersebut, dan apa perjuangan saya sebagai founder juga CEO kepada Datuk Abdul sekarang adalah untuk bantu lagi ramai usahawan-usahawan di luar sana yang nak mulakan bisnes, yang struggle dalam keadaan kehidupan harian, dengan share apa yang saya buat, share ilmu bisnes, share ilmu marketing, dan share peluang-peluang dalam perniagaan DAG. Nasihat saya kepada semua student-student, alumni, dalam kehidupan ni kita kena sentiasa bersedia tau. Saya tak bersedia, 2016 saya tak bersedia apa yang berlaku dalam kehidupan saya. Dengar dulu bisnes yang bagus, kontraktor, jaga resort, tapi 2016 dia hilang macam tu je. Jadi nasihat saya kepada anda semua, sentiasa bersedia. Dan persediaan yang paling bagus adalah 2 tau. Satu adalah ilmu dan nombor 2 adalah pengalaman. Jadi untuk peringkat awal kehidupan kita ni tak perlulah cari sebanyak pengalaman yang mungkin, dan juga upgrade ilmu sebanyak mungkin. Sebab dalam kehidupan kita ni sentiasa berubah. Kita tak boleh mengharapkan satu pengalaman kita daripada satu ilmu kita untuk sampai bila-bila. Tetapi jikalau kita daripada awal lagi dah cuba mencari pengalaman yang banyak dan ilmu yang banyak, insya-Allah apa juga situasi, apa juga halangan, apa juga rintangan dalam hidup, anda mampu dapat atasinya dan dapat maju, insya-Allah. Pertama sekali, of course, kita jangan memilih satu. Nombor 2 adalah jangan mudah rasa selesa bila kita buat sesuatu. Always ada backup plan. Jadi kalau bagi mana yang kita dah bekerja sekarang, cuba juga support pekerjaan tersebut dengan bisnes. Sebab bisnes sekarang terlampau senang, terlampau mudah, semua di hujung jari, semua boleh buat secara online. Jadi kadang-kadang of course kita nak fokus kepada pekerjaan harian kita, bagus, tetapi kita ada banyak lagi masa yang belah malam, belah weekend, supaya benda tu kita dapat polish diri kita, dapat polish skill, cara kita bercakap, cara kita improvise, cara kita atasi problem-problem. Dan juga seperti mana guru saya sentiasa ajar, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan tak ada cara yang paling best nak beri manfaat kepada orang lain adalah dengan mulakan bisnes. Sebab bisnes adalah cara kita bantu selesaikan masalah orang. Itu bagi saya untuk anda semua dalam nasihat kerjaya. Saya memang bangga bergelar sebagai alumni UTHM sebab terlampau banyak UTHM telah berikan kepada saya, terutamanya isteri. Sebab saya mengenali isteri saya pun ketika saya belajar dekat UTHM, dan juga bukan sekadar family, bisnes DAG juga dimulakan di kabut sale UTHM. Dan secara jujur kepada anda semua, saya amat yakin hampir apa saya sekarang pada hari ini adalah daripada sebahagian kehidupan saya yang saya dapat pengalaman daripada UTHM. Banyak kawan-kawan saya, pengalaman saya, cara kehidupan saya, pengalaman saya banyak dibina dan dibentuk. First, yang benda yang saya paling ingat adalah saya belajar silat
olahraga bersama tim UTHM dan pergi kepada banyak negeri-negeri, meluaskan pengalaman saya dengan ilmu yang diberikan, dengan pensyarah, dengan tempat yang sentiasa upgrade. Jadi saya rasa betul-betul bertuah zaman saya masuk Kuito, sekarang UTHM. Jadi saya amat bangga lah dengan tengok alumni daripada UTHM. Dan yang best, ramai mungkin anda tak tahu, hampir 100% alumni graduasi 2008 setahu saya yang mana mengenali saya, tak ada isu pun, tak ada pekerjaan sepanjang daripada graduasi sampailah sekarang. Dan kita orang pun masih kontak-kontak lagi, dan hampir semua mereka berada dalam jawatan yang memang orang kata bagus-bagus, hebat. Ada yang usahawan, ada yang engineer. Jadi bagi saya situ adalah sesuatu yang best yang kita orang semua ni dapat, dan berterima kasih kepada UTHM. UTHM, gemilang energi dan kali aplikasi. Saya tahu saya ni memang kurang bahagian akademik tu, dan saya boleh nampak yang saya ni kurang bahagian akademik sebab masa tunggu result semester pertama saya dekat UTHM, keluar result, saya punya result sangat-sangat teruk, dan saya sangat rasa tak puas hati lah, sebab saya fail 3 subjek, bukan sikit, banyak. Jadi daripada situ saya mula down. Saya memang tak boleh buat apa lah, akademik memang tak boleh pergi. Dan lepas saya dapat result tu, saya tak bagi tahu mak saya just carry on je dengan belajar tu. Tapi dalam masa yang sama tu, saya mohon senyap, mohon kerja kerajaan. Lepas tu ini aku dah setting untuk lagi. Kalau repair laptop tu, carilah tempat yang betul-betul kita boleh pasang. Sebab cara pasang dia, bila dah pasang keyboard baru dalam, dia kena repair balik, kena solder balik apa yang dia dah. Kita tanggal je ni, macam ni kita tanggal lah. Pilih lah yang betul-betul trusted lah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hazim bin Osman, merupakan pengurus ataupun pemilik bagi syarikat MHO Computer Expert yang bertempat di Pagoh Jaya, Muar Johor. Saya merupakan bekas pelajar UTHM di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, dan saya bergraduasi pada tahun 2017. Syarikat MHO Computer Expert ini merupakan sebuah syarikat yang menjurus kepada perkhidmatan, iaitu perkhidmatan membaiki laptop ataupun PC, menjual laptop second hand ataupun laptop yang baru, dan juga perkhidmatan printing. Secara amnya, MHO Computer Expert ni telah mempunyai 2 cawangan, iaitu satu di Pagoh Jaya dan satu lagi di Kolej Kediaman UTHM Pagoh. Idea saya untuk memulakan bisnes ni, basically banyak idea ni datang semua masa saya belajar dekat UTHM lah kan. Masa tu saya tahu saya ni memang kurang bahagian akademik, dan saya boleh nampak yang saya ni kurang bahagian akademik sebab masa tunggu result semester pertama saya dekat UTHM, keluar result, saya punya result sangat-sangat teruk, dan saya sangat rasa tak puas hati lah, sebab saya fail 3 subjek, bukan sikit, banyak. Jadi daripada situ saya mula down. Saya memang tak boleh buat apa lah, akademik memang tak boleh pergi. Dan lepas saya dapat result tu, saya tak bagi tahu mak saya just carry on je dengan belajar tu. Tapi dalam masa yang sama tu, saya mohon senyap, mohon kerja kerajaan. So far yang saya ingat 7 jawatan yang saya mohon lah, termasuk macam pegawai bomba, pegawai penjara, dan banyak lagi lah agensi kerajaan yang aku mohon dekat SPA tu kan. So lepas aku mohon kerajaan tu, aku pergi interview semua, satu pun tak ada panggilan. Ada yang dapat panggilan, tapi bila hujungnya lupa cerita, tak dapat juga. Jadi aku rasa aku tak ada luck untuk kerja kerajaan lah kan. So aku carry on je dengan aku punya belajar macam biasa. Dan pada tahun penghujung 2015 tu, aku dah start kena LI. So aku decide, kat sini aku decide, aku ada member buka kedai komputer dekat Bandar Muar. Jadi aku cakap dengan dia, aku nak praktikal kat kedai kau.
kan. Sebab aku rasa macam minat kot kat repair komputer ni kan. Jadi dia pun cakap okey boleh praktikal. So far masa praktikal tu, masa masuk praktikal tu, so far ada 2 je student praktikal lah. Aku dengan seorang budak perempuan lagi. Jadi bila budak praktikal tu 2 orang je, pekerja lain tak ada. Okey dengan 2 orang budak praktikal kan. Jadi dalam masa 2 bulan setengah tu aku belajar macam-macam. Kat situ aku gain my experience. Serius aku cakap. Masa aku praktikal aku rasa aku sangat beruntung sebab dapat praktikal situ, sebab aku boleh gain knowledge macam-macam. Nak cakap kerja tu segala-gala kerja aku buat. Sebab bila run sesebuah company kecil ni kan, kita boleh cakap macam semua kau kena tahu A sampai Z. Termasuklah account, kau kena kira sale, duit masuk, duit keluar untuk hari tu, untuk seminggu, untuk sebulan. Lepas tu kau kena layan customer, kau kena belajar cara soft skill, communication skill kau tu, cara nak handle customer. Lepas tu cara belajar untuk repair motherboard, untuk repair laptop, skrin pecah macam mana nak buat, hard disk problem macam nak buat, tukar keyboard macam mana nak buat kan. Jadi dalam masa praktikal 2 bulan setengah tu, aku rasa macam yang aku ni dah betul-betul boleh repair laptop. Sebenarnya repair laptop ni senang, tak susah. Orang rasa macam complicated tapi sebenarnya benda tu senang. Dan dari situlah tercetusnya idea untuk aku buka bisnes ni. Dan aku nampak apa? Aku nampak bisnes repair laptop ni boleh pergi jauh. Dan benda ni sangat-sangat, bisnes ni sangat-sangat stabil. Boleh long lasting bisnes. Jadi aku decide untuk buka bisnes. Lepas je aku ambil praktikal, so aku decide dekat UTSM tu nanti aku nak buat repair laptop. Sebab aku dah dapat ilmu kan, yang poet-poet masa praktikal kan. Dan aku decide dekat UTSM tu aku nak buat. Dan untuk starting, target customer tu adalah student yang spesifik dia adalah nak kelas 2. Korang dulu cakap ni, aku ada buat repair laptop ni kan. Kalau korang nak repair, korang nak servis laptop, nak repair laptop, nak skrin pecah, kau cek dulu. Nak format pun cek dulu. Okay. Jadi student member pun support kan, dia pun hantar laptop, servis laptop dia orang kan. Jadi mulut ke mulut, mulut ke mulut. Jadi macam ramai kan. Jadi one day tu aku rasa macam aku kena buat macam bagi besar sikit. Bukan dalam kelas satu saja, tapi satu universiti kan. So aku decide untuk buat flyer saya kan. Member seorang lah dekat dalam budak kelas aku juga. Nama dia Mel. Mesti korang kenal dia kan. Streamer Malaysia, streamer top kat Malaysia kot. Nama dia Mel Romeo. Dan dia ni buat editing memang okey. Aku cakap dia, tiap hari siap. Aku cakap dengan dia, Mel, aku nak buat flyer Mel. Aku nak jual laptop macam ni kan. Nak jual laptop second hand, aku nak repair laptop, aku nak buat flyers. Dan Mel pun kata, easy ni, sedap aku boleh buat. Dalam masa sehari dia siap aku ni. Siap flyers aku, siap logo sekali dia buat kan. Logo dia buat. Yang aku dah buat. Dah siap flyers aku tampal kat board sini, aku tampal kat cafe, aku tampal dekat FKE punya board kan. Jadi dari situ start orang datang, orang message aku nak repair laptop, orang message lagi kan. Dan dalam masa yang sama, bila ramai orang student yang hantar repair laptop dengan aku, beli laptop second hand pun ada, laptop baru pun ada. Dan dari situlah aku start game money untuk aku kumpul untuk achieve target aku untuk buka kedai komputer. Habis belajar MSO Computer Expert telah berniaga hampir 3 tahun dan kita telah mempunyai 2 cawangan, iaitu di Pagoh Jaya dan juga di Kolej Kediaman UTSM. Seperti yang mana yang anda lihat di belakang, ini adalah cawangan di Pagoh Jaya. Kita menyediakan perkhidmatan untuk repair laptop, especially untuk repair motherboard, software, kerja-kerja membaiki skrin, tukar hard disk, tukar keyboard. Dan kita juga ada menyediakan perkhidmatan untuk jual laptop ni. Kita ada laptop baru dan juga laptop terpakai. So far, kalau awak boleh nampak ni kat belakang, kita ada lebih daripada 50 unit repair laptop. Dan awak sendiri boleh pilih. Dan datang sini boleh pilih. Jangan sampai awak rambang mata je. Bukan nak racun, tapi realiti. Nasihat saya untuk para graduan di UTSM Parit Raja dan UTSM Pagoh, pertama adalah korang perlu kenal diri, kenal potensi diri. Korang ni baik kat mana, korang ni bagus kat mana. Kalau you are the perfect one in academic, then go on in academic. Fokus betul-betul academic. Dapatkan perfect. Tapi kalau macam saya sendiri pun, saya tak bagus dalam akademik, jadi saya make another choice. Saya kena buat sesuatu yang boleh mengubah kehidupan saya selepas habis belajar nanti. Kedua adalah jangan sesekali putus harapan. Ini yang paling penting. Kalau awak putus harapan, nanti akan datang kehidupan selepas kita habis belajar adalah kehidupan untuk kita pergi jadi yang lebih baik adalah tipis lah. Okay. Apa yang aku rasa bangga sangat jadi alumni UTSM ni adalah daripada UTSM juga aku kenal potensi diri macam mana.
boleh tetap berjaya after graduate kan. Jadi masa belajar tu sendiri kita dapat belajar cara communication skill, kita punya cara berfikir di luar kotak kan. Jadi dengan experience kita masa belajar tu sendiri pun kita boleh gain knowledge sebenarnya. Dan benda tu sangat-sangat berguna pada masa selepas kita graduate di alam pekerjaan maupun di dalam perniagaan. Terima kasih UTHM. Assalamualaikum. Okey, itu dia video. Kalau tengok tadi ada tokek bantal, ada komputer. Komputer tu sebenarnya saya selalu pergi kedai komputer MSO tu di Pagoh sebab saya ni adalah staff Pagoh. So pada adik-adik semua kalau kata orang tu mula-mula tak ready nak belajar, mungkin markah kurang ke apa ke kan. Itu sebenarnya mula-mula je. Ujung-ujung tengok dia orang semua berjaya. Ada jadi founder, ada jadi pengarah. Itulah kita kadang-kadang kita nak masuk belajar ni kita takut pada mulanya, tapi insyaAllah pada akhirnya kita akan dapat berjaya. Okeylah, kita mulakan teruskan program kita pada pagi ni. Kita tak nak macam terlalu formal, kita informal sekarang ni. Sebenarnya kita jangan terikat dengan gaya-gaya yang formal. Sebab hari ni bukan, hari ni kita pagi ni bersama dengan pelajar lepasan SPM, pelajar lepasan poli, diploma kan doktor. Jadi untuk seterusnya saya rasanya kita perlulah kita meraihkan kehadiran ataupun penyertaan semua untuk penghargaan lah. Jadi saya jemput yang berusaha, Profesor Madya Teknologis Dr. Raja Zuraidah binti Raja Muhammad Rasi, pengarah Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat UTHM, juga merangkap pengurusi dan kuasa Karnival Pendidikan UTHM 2021 untuk menyampaikan kata alu-aluan. Dipersilakan doktor. Okey, terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua, terutama kepada adik-adik bakal pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia. Okey, yang merangkumi untuk pagi ni kita ada ramai peserta dari pelajar-pelajar lepasan SPM, lepasan diploma matrikulasi, okey, dan pelbagai audiens lagi yang kita jemput khas untuk program pagi ni. Okey, terutama kepada pelajar adik-adik lepasan SPM, saya ucapkan selamat datang kepada di majlis UTHM EduFair 2021. Okey, saya juga nak mengucapkan tahniah lah terutama kepada adik-adik lepasan SPM kita, yang mana kita tahu pelajar SPM tahun 2020 ini memang pelajar-pelajar yang cekal lah, cekal. So saya ucapkan ribuan tahniah, so boleh tepuklah bahu masing-masing tu, sebab kita tahu betapa besarnya cabaran pelajar-pelajar SPM tahun lepas. Okey, yang mana dengan COVID-nya terpaksa pulang ke rumah, belajar secara online. Okey, akhirnya SPM tu terpaksa ditangguh, beberapa kali juga ditangguh, akhirnya berjaya menduduki SPM tahun 2021. Alright, dan baru saja tamat SPM-nya pada 25 Mac yang lepas. Okay, so khusus program kita hari ini kita mengambil kira cabaran-cabaran tersebut dan kita laksanakan program UTHM EduFair ni secara maya lah. So ini norma baharu jugalah kepada universiti juga dan juga kepada Kementerian Pendidikan Pengajian Tinggi Malaysia, yang mana masing-masing kita semua cuba untuk melaksanakan secara program dalam norma baharu tadi. Okey. Saya juga ingin merakamkan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Mansur bin Osman, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, selaku Wakil Rasmi Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Datuk Noraini Ahmad. Okey. Kesediaan Datuk untuk meluangkan masa bagi merasmikan program UTHM EduFair 2021 ini menunjukkan
betapa pentingnya peranan UTHM sebagai sebuah universiti awam yang mendukung aspirasi pendidikan tinggi dan juga agenda pendidikan negara. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa merasmikan program kami pada kali ini. Okey, untuk itu saya ingin menerangkan sedikit tentang program UTHM Education Fair 2021 ni. So tujuannya adalah kita laksanakan untuk menjemputlah adik-adik semua, bukan saja pelajar-pelajar lepasan SPM tapi juga kita panggil semua, maksudnya pelajar SPM, pelajar lepasan diploma, pelajar lepasan matrikulasi, pelajar lepasan degree, okey, orang-orang sekitar UTHM, komuniti sekitar UTHM, okey, industri juga kami jemput untuk sama-sama menjayakan program UTHM Edu Fair ini. Okey. Tujuan khususnya adalah untuk kita menjemput lebih ramai pelajar-pelajar menyertai UTHM khasnya. Kalau kita tengok kita punya tema program kita kali ini adalah pendidikan untuk semua. So maksudnya UTHM ini terbuka kepada semua. Dan kita support lifelong learning. So daripada pelajar peringkat paling rendah kepada pelajar peringkat paling tinggilah, dan juga tak kira golongan, tak kira umur. So UTHM terbuka untuk semua, pendidikan untuk semua. Okay, alright. Program ini sebenarnya merupakan inisiatif lah UTHM dalam norma baharu ini, iaitu kita bawa program ini secara maya bagi menyampaikan maklumat terperinci kepada bakal pelajar mengenai apa program yang kami ada di UTHM ni. Apa bagus ataupun baiknya program-program yang kita ada, apa yang menarik. So jika bakal-bakal pelajar datang masuk ke UTHM, apa yang mereka akan belajar, pengalaman mereka, bagaimana kehidupan mereka sebagai graduan di UTHM. So kita akan maksudnya kita akan kongsikan bersama pelajar-pelajar yang berada di dalam live event inilah. Okay, alright. So mungkin ramai yang bertanya macam mana nak masuk UTHM, macam mana nak mohon, apa pembiayaan yang ada, apa penajaan yang ada. Okay, best tak, program apa yang paling best kat UTHM ni. So kita ada banyak program. So untuk itu nanti untuk slot-slot bersama fakulti nanti kita ada pelbagai fakulti yang akan kongsikan slot-slot akan kongsikan program program yang ada di UTHM ni dan macam mana nak mohonnya tu. Okay, alright. So untuk program kali ini pagi ni sebenarnya kita berada di dalam 3 parallel session. Okay, secara live ini kita ada 3. So saya sekarang berada di main hall. Okay, secara parallel kita ada 2 lagi link yang akan melihat jugalah apa yang berlaku di main hall ni. Dan 3 itu dibahagi ikut fakulti yang pelajar-pelajar ingin yang dapatkan maklumat. So kita ada banyak fakulti, so kita bagi kepada 3 fakulti lah. Alright. Untuk makluman juga untuk tahun ini kita telah membuat UTHM bersama KPT sebenarnya telah membuat beberapa siri promosi secara maya ini yang baru berlepas bersama Kementerian Pengajian Tinggi adalah pada 15 Mac yang lepas. Okey, itu dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi. So hari ini kita bawakan sekali lagi kepada pelajar untuk kita bantu pelajar-pelajar yang mana selalu kita dengar soalan-soalan daripada pelajar nak ambil jurusan apa, especially pelajar-pelajar yang lepasan SPM. Mereka sangat kita kata baru nak melangkah ke dunia institusi pengajian tinggi. So mereka perlu di guide dengan baiklah untuk mereka tahu sebenarnya mereka ni minatnya kepada mana. Adakah mereka minat untuk belajar elektrik dan elektronik,
ataupun adakah mereka minat untuk belajar sains komputer ataupun mereka minat untuk belajar teknologi pengeluaran contohnya. So yang itu semua akan dikongsikan bersama staf-staf akademik fakulti. Okay, so mereka semua dah bersedia hari ini untuk membantu adik-adik. So untuk program hari ini boleh secara santai-santai tadi pengurusi majlis dah sebut santai-santai. Boleh bertanya soalan, ajukan soalan-soalan yang ada supaya kita boleh bantulah seadanya apa yang kemusykilan yang ada. Alright. So hari ini, apa yang menarik untuk program yang akan berlangsung selama 2 hari ini, iaitu hari ini dan esok 28 dan 29 Mac. Kami akan bawakan kepada adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan semua. Contohnya untuk hari ini kita ada beberapa slot edu fair. Slot yang pertama selepas ini kita akan berkongsi tentang maklumat mengenai program. Okey, kemudian kita juga ada slot laluan kerjaya. Okey, dan slot yang menarik itu ada satu slot nanti adik-adik boleh tengok dalam website EduFair, iaitu slot mengenai tips mudah masuk UTHM. Yang itu mesti ramai yang ternanti-nanti. Okey, so apa sebenarnya tips mudah masuk UTHM tu? So dalam grup communication kami dengan peserta-peserta ramai dah bertanya tu, tapi kami tak menjawab dalam grup WhatsApp tu. Supaya adik-adik semua berada bersama kami. So tanya soalan, apa tips nak masuk UTHM tu, apa tips? So ada satu slot tu, nanti adik-adik masuk dalam slot tu boleh tanya apa soalan. Nak tips, nak pastikan kita mohon UPU tu kita dapat pilihan di UTHM. Okay, so satu slot yang mendapat tarikan ramai juga adalah slot ini, iaitu slot maklumat penajaan dan pendidikan, pinjaman pendidikan yang ada. So yang ini pun ramai juga bertanya dalam grup Telegram dan WhatsApp kami. So apa tajaan yang mereka boleh dapat, macam mana nak mohon pinjaman untuk menyambung pelajaran. Okay. So sebenarnya kami di UTHM ada banyak saluran-saluran penajaan dan pinjaman, juga saluran-saluran bantuan kepada pelajar-pelajar B40 khususnya, okey, untuk dapatkan bantuan untuk semasa mereka berada di UTHM lah. Okey, so saya juga nak ingatkan kita adakan juga pertandingan-pertandingan di sepanjang 2 hari ini. Kita selitkan pertandingan kuis, kita ada pertandingan hackathon bersama industri. Okey, so saya juga ingin menyerulah pelajar-pelajar, adik-adik ataupun tuan-tuan puan-puan yang berada dalam sesi kami ini untuk menyertai pertandingan yang disediakan oleh setiap fakulti dan setiap pejabat lah yang akan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian pada pagi ini dan pada hari ini dan esok 2 hari ini. So untuk setiap itu kami juga Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan menyediakan hadiah yang menarik sebenarnya kepada pemenang, dan juga e-sijil kita bagi pada semua penyertaan. So mahal tu nak dapat sijil UTHM tu kan. So sama-samalah kita memeriahkan UTHM Edu Fair. So saya jangka kita akan berjumpa lah secara face to face nanti jika tuan-tuan, adik-adik, perempuan semua menyertai kami di UTHM. So untuk itu saya sudahi ucapan aluan saya kepada semua dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih doktor. Doktor ni sebenarnya kalau nak sebut nama dia panjang sebenarnya, tadi pun ada sebut tadi kan. Jadi terima kasihlah kerana memberikan ucapan lawan yang cakapnya kata orang tu dah merangkumi semua. Dia akan beritahu program apa hari ini berlaku, dia fakulti mana terlibat, dan adik-adik akan ikutlah mana yang telah diberi maklumat oleh PMTS Dr. Raja tadi. InsyaAllah kita akan sama-sama dapat manfaat dari apa yang telah disampaikan. Jadi
seperti kebiasaan majlis kita ada perasmian sebenarnya. Tapi hari ini oleh kerana kita secara virtual, perasmian ini dibuat secara rakaman. Jadi saya rasa majlis akan diteruskan dengan tayangan video perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Mansur Haji Osman, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi selaku wakil rasmi Yang Berhormat Menteri. Menteri itu sekarang ni yang mungkin ada kerja, mungkin dia ada diserahkan tugasnya kepada Timbalan Menteri lah. Jadi kita sama-sama saksikan video perasmian program. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kali saya ingin panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita diberi kesempatan dan ruang untuk bersama dalam program Karnival Pendidikan Maya UTHM EduFair 2021. Terima kasih juga saya ucapkan kepada bakal pelajar, saudara dan saudari yang sudi meluangkan masa untuk sama-sama menjayakan program yang dianjurkan selama 2 hari ini, iaitu pada 28 dan 29 Mac 2021. Dan untuk makluman semua, program UTHM EduFair 2021 yang bertemakan pendidikan untuk semua dianjurkan bertujuan untuk memberikan pendedahan berkaitan program-program pendidikan yang ditawarkan oleh Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM yang merangkumi program-program akademik perdana, program pendidikan berterusan serta kursus-kursus jangka pendek. Penganjuran Karnival ini juga adalah bagi merapatkan lagi hubungan universiti dengan masyarakat dan pihak industri. Dan Karnival Pendidikan secara maya ini dianjurkan bagi memberi peluang kepada masyarakat serta bakal pelajar, khususnya pelajar lepasan STPM atau setaraf dan SPM atau setaraf ke Universiti Awam UA, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institut Latihan Kemahiran Awam ILKA untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan pemilihan bidang pengajian yang tepat berdasarkan minat dan kecenderungan, peluang dan kerjaya masa hadapan. Dan Karnival ini turut berkongsi maklumat tentang penajaan, beasiswa dan pembiayaan kewangan yang disediakan. Baik, saudara-saudari dan bakal pelajar sekalian, di pihak Kementerian Pengajian Tinggi sendiri, program seperti ini juga dilaksanakan menerusi program Karnival Pendidikan Tinggi Negara atau lebih dikenali sebagai Karnival Jom Masuk Universiti, anjuran Jabatan Pengajian Tinggi JPT. Sama juga tujuannya, Karnival ini dianjurkan bagi memberi peluang kepada orang ramai, terutama para pelajar, mendapatkan maklumat terperinci berkaitan program pengajian yang ditawarkan oleh Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Latihan Kemahiran Malaysia ILKA. Bagaimanapun, dalam tempoh pandemik ini, ia turut dilaksanakan secara dalam talian melalui bahagian pengurusan kemasukan pelajar BPKP atau lebih dikenali dengan UPU, Jabatan Pendidikan Tinggi di bawah KPT yang menyelaras permohonan kemasukan ke program ijazah pertama, asasi, diploma dan sijil. Bakal pelajar yang saya kasihi sekalian, Universiti Tun Hussein On UTHM merupakan institut pendidikan tinggi awam PTA yang ke-15 negara kita dan salah satu daripada rangkaian universiti-universiti Teknikal Malaysia ataupun MTUN yang mengkhususkan penghasilan tenaga kerja mahir dan profesional menerusi bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan awam dan alam sekitar, kejuruteraan mekanikal dan pembuatan, pengurusan teknologi, perniagaan dan keusahawanan, sains komputer dan teknologi maklumat,
serta pendidikan teknik dan vokasional. Dan dalam usaha memperkukuh kebolehpasaran graduan bagi memenuhi peluang pasaran pekerjaan baharu dan menangani isu pengangguran, UTHM komited untuk melahirkan lebih ramai graduan dalam bidang latihan teknikal dan pendidikan vokasional ataupun TVET, selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih ramai tenaga kerja yang terlatih dan berkemahiran tinggi. Kini, UTHM merupakan universiti perintis dalam bidang TVET yang memiliki tenaga pakar dari dalam dan juga luar negara. Dan oleh yang demikian, saya secara peribadi amat menggalakkan pelajar lepasan SPM menceburi bidang ini kerana ia mempunyai pasaran kerja yang cukup luas pada masa hadapan. Kerana bidang kemahiran yang terdapat di sini menawarkan banyak peluang pekerjaan sekaligus menjadikan graduannya terhangat di pasaran. Saudara dan saudari sekalian, bagi yang mempunyai pengalaman kerja tetapi kurang kelayakan atau tiada kelayakan akademik untuk menyambung pelajaran di institusi pengajian tinggi, saudara-saudari boleh menggunakan laluan sijil MQA Apel. Secara umumnya, penilaian Apel melibatkan penilaian terhadap ilmu yang diperoleh oleh seseorang itu menerusi pendidikan formal maupun menerusi pengalamannya terdahulu. UTHM telah dilantik oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA sebagai pusat penilaian apel Accreditation of Prior Experiential Learning, iaitu akreditasi pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu bagi menyediakan laluan kemasukan alternatif kepada yang memiliki pendidikan formal tetapi tidak mencukupi syarat kelayakan. Mereka boleh menggunakan pengalaman terdahulu seperti pengalaman kerja dan kehidupan, latihan, pembelajaran bebas, kerja sukarela, hobi dan seumpamanya untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sama ada ijazah sarjana muda dan sarjana di institusi pengajian tinggi dalam negara. Perkara ini bertepatan dengan matlamat universiti menyokong agenda pembelajaran sepanjang hayat dan mengukuhkan proses penghasilan graduan TVET yang berkualiti seperti yang disarankan dalam 10 lonjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi 2015-2025. Saudara-saudari dan bakal pelajar yang saya kasihi sekalian, di kesempatan ini juga saya ingin kongsikan kepada bakal pelajar bahawa baru-baru ini pihak kementerian telah melancarkan portal rumah siswa. Dan pelaksanaan agenda rumah siswa ini adalah satu insentif yang dibangunkan sebagai panduan kepada pengurusan universiti dalam mentadbir, menyelaras dan menguruskan segala keperluan maklumat, pembangunan serta hal ehwal berkaitan kebajikan mahasiswa luar kampus khususnya yang menetap di rumah sewa agar lebih teratur dan menyeluruh. Dan portal rumah siswa ini akan menjadi platform yang menghubungkan pelajar sebagai penyewa bersama pemilik premis, mendapatkan khidmat nasihat serta memudahcarakan proses pencarian bilik atau rumah sewa dengan harga yang kompetitif. Dan sehingga 16 Februari 2021, sebanyak 1,250 buah rumah telah didaftarkan di dalam portal rumah siswa ini. Dan portal ini boleh diakses melalui pautan mohe.gov.my dan semoga portal yang dibangunkan ini dapat membantu memantapkan inisiatif ke arah hasrat pemerkasaan, memelihara kebajikan dan akses pelajar terutamanya kepada pelajar-pelajar luar kampus. Dan akhir sekali, saya menyeru kepada semua masyarakat agar mengambil peluang ini untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat yang tepat dan terkini mengenai peluang menyambung pelajaran di IPT dan kongsilah kepada anak-anak, kawan-kawan
dan saudara mara di luar sana. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Virtual UTHM EduFair 2021. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.